الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Yang bukan daripada surau At-Taqwa 5 perdana pun diberi peluang untuk mengikuti lah. Mengikuti. Okey, kita guna kitab idaman penuntut, buka muka surat 15. Kita guna idaman penuntut, buka muka surat 15. Okey. Nak belajar tentang pembatal tayamum. Nak belajar tentang pembatal tayamum. Dah dapat ke belum? Idaman penuntut muka surat 15. Dah. Dah jumpa dah belum? Jumpa Ustaz. Okey. Dah jumpa. Batal tayamum. Haji Ismail, suara tak dengar, cakap apa? Ada Ustaz, ada. Haji Ismail buka mic. Oh, dekat surau Itu imam kita dekat surau. Dia okey. ramai jemaah kat surau, jadi dia tunggu kat surau. Ustaz. Oh, Haji Ismail Muhammad, Haji Ismail Usman. Dia imam. Saya nama sama Ustaz. Okey, tak apalah. Batal tayamum dengan 3 sebab. Kat situ Batal tayamum dengan 3 sebab. 1. Segala perkara yang membatalkan wuduk ialah juga membatalkan tayamum. Batal wuduk ada berapa perkara? Batal wuduk ada berapa perkara? 21. Baik. 5 Ustaz. 6. 6 Ustaz. 6. Ustaz 6. 21 tu pembatas sembahyang bang. Jangan keliru. Abang Ramli. Lama tak jumpa Abang Rosli. Nampak lihat, Alhamdulillah. Haji Mail, Osman, Pak Imam, nampak lihat. Allah, gembira lain. Syukurlah. InsyaAllah sehat. Alhamdulillah. Musim abang ni bimbang juga kawan di berita tak dengar khabar. Nampak semua sihat-sihat, saya syukurlah pada Allah. Okey. Batal wuduk ada 6. Jadi nombor 1 tu, segala perkara yang batalkan wuduk ialah juga membatalkan tayamum. Jadi ada 6 perkara batal wuduk. Haji Ismail, kalau saya pakai slide boleh Boleh Ustaz, boleh. Okey. Saya nak tunjuk slide. Nanti abang-abang haji-haji dekat sana, dekat 5 perdana, boleh catat. Jadi macam biasa saya ajar kat surau, saya pakai apa? Saya pakai whiteboard. Ini saya pakai PowerPoint. Pakai PowerPoint. Okey, tengok Okey, kita catat begini. Pembatal tayamum. Saya minta yang bukan surau 5 perdana pun salih juga. Okey. Nombor 1.
Kita buat dalam bentuk carta. Segala yang membatalkan wuduk adalah pembatal tayamum. Macam ni. Berapa perkara yang batalkan wuduk? Ada berapa? 6. Ada 6. Okey, kita ulang kaji sikit. Kita ulang kaji sikit. Apa dia ni? Keluar sesuatu. Dari dua jalan. Sama ada yang biasa atau tiada biasa. Koma. Sedikit atau banyak. Ini. Bahasa ni gini lah. Keluar sesuatu. Kata sendiri. Apa makna biasa? Daripada dua jalan. Kencing. Itu biasa keluar. Jalan depan. Lepas tu daripada jalan belakang. Apa jalan belakang yang biasa keluar? Dahi. Itu biasa keluar. Kentut. Itu biasa keluar. Daripada jalan depan perempuan. Paras. Keluar angin. Itu pun kadang biasa keluar. Atau yang tak biasa keluar. Keluar batu. Pun batal wuduk. Keluar batu. Keluar pasir. Pun batal wuduk. Dia kan bawa pasir tu dia batu lalu so. Nak jadi batu karang. Keluar darah. Ini tak biasa keluar. Ini bukan biasa. Bukan biasa keluar tu. Tak biasa keluar. Pun batal wuduk. Keluar cacing. Daripada dubur. Biasa tak keluar cacing? Kadang-kadang ada kita dengar orang keluar cacing. Tapi dia bukan benda yang biasa keluar. Betul? Batal wuduk. Batal wuduk juga. Kencing keluar setitik. Batal wuduk. Batal wuduk juga. Kencing keluar banyak. Batal wuduk. Batal wuduk juga. Kentut sedikit. Batal wuduk. Batal wuduk juga. Sedikit atau banyak yang biasa keluar atau yang tak biasa keluar. Sengaja atau tak sengaja. Kencing. Batal wuduk. Terkencing. Pun batal wuduk. Pun batal wuduk. Kalau dia ni kencing tak tos, dia ada cerita lain. Kejap keluar kencing, kejap keluar kencing. Tu nama dia sentiasa berhadas. Dia ada kena buat kerja lain lah. Ada benda lain yang kena sebut tu. Itu kita belajar dulu dalam apa? Syarat sah wuduk. Ini nombor satu. Ini ada 6 ni. Okey. Kata lagi. Apa dia? Ni. Nombor 2. Tidur dengan syarat tiada Tidak tetap papan punggung. Papan punggung. Papan punggung. Cuba angkat tangan berapa orang daripada 5 perdana? Haji Osman, Haji Ismail, Abang Rosli, siapa lagi? 3 orang je? Okey tak apa, 3 orang tak apa. Honolira 4. Tapi tak apa, kita ada 250 pelajar. Haji Ismail. InsyaAllah Ustaz, ada ramai tu. Ini Ismail 5 orang, tak apa. Ni Faiza 6, Sapri 7. Okey lah tu, boleh lah tu. Latif 8, Luhairi 9. Okey. Tapi kita adakan kawan kita daripada luar yang selalu ikut saya online. Ini sebab dulu dah penuh ni. 251. Kalau tak boleh masuk AB. AB ada kursi lagi. AB ada kursi lagi. Siapa ada link FB WhatsApp saya? Saya nak WhatsApp pada Haji Ismail, Haji Imam. Siapa ada link FB WhatsApp sekarang?
Saya bagi pada Haji Ismail. Haji Ismail kalau kawan-kawan tak boleh masuk dah, masuk dekat FB Dah ada WhatsApp Ustaz. Okay, thank you very much my friend. Haji Ismail Imam, saya WhatsApp sekarang. Baik. InsyaAllah Ustaz. Okay. Okay, Haji Ismail dah ada WhatsApp sekarang. Haji Ismail Imam bagi kat grup surau. Mana yang lambat-lambat masuk pergi sana. Kat sana pun ada kelas. Kemudian sama juga. Okay, terima kasih. Tidur dengan syarat saya tetap bawah punggung. Kita belajar dulu ni. Tidur mengiring. Tidur terlentang. Miring kiri. Miring kanan. Tidur terlentang. Tidur berdiri. Apa saja tidur yang bukan tidur duduk. Punggung tetap dekat lantai. Kalau tidur saya dah cakap dulu. Saya tunjuk kat surau dulu. Kalau tidur macam ni. Terangkat punggung. Kalau itu batal duduk. Tidur dalam kereta. Naik kereta. Suami langgar bumper. Kita kat sebelah ni duduk sebelah suami. Terlelap. Suami langgar bumper. Terangkat punggung kita. Bumper tinggi. Lepas tu batal duduk. Sebab masa terangkat tu kita masih dalam tidur. Tu dia kata apa? Tidak tetap papan punggung. Nombor 2. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf Ustaz. Ya. Ustaz cek balik link tadi tu sebab ada silap sikit kalau nak pas tu. Link silap FB. Link FB tadi cek forward yang tu. Salah. Tu ada tak betul. Saya cek balik tadi. Okey, saya bagi yang lain. Okey. Ada bagi yang lain ni? Baru dengan WhatsApp saya lah. InsyaAllah. Mungkin Okey. sahabat lain dah betul. Tak maaf sahabat. Haji Mail, lagi sekali. Yang tu salah. Yang ni Haji Mail. Yang ada bagi ni. Dah jumpa Ustaz. Saya dah cari dalam Facebook, dah jumpa Ustaz. Saya dah hantar kat grup. Okey. Alhamdulillah. Bagus. Okey. Saya dah on Facebook dah tengok ada. InsyaAllah. Ada kan? Okey. Ada. Siapa tak muat, pergi FB. Okey. Nombor 3. Pengsan hitam atau gila. Ini pun dikatakan batal wuduk. Berapa ni? Ini 3. Batal wuduk ada 6. Okey, buat lagi 3. Sini pula. Apa di nombor 4? Bersentuh kulit. Sentuh kulit dengan kulit. Tidak berlapik. Tidak berlapik. Lelaki, perempuan. Bukan mahram. Ini ada perbahasan ni lah. Tapi ini kita baca dulu ni. Dekat surau ni mudah-mudahan baca ni. 4. Okey. Nombor 5. Sentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan. Enam. Sentuh lubang dubur. Dengan tapak tangan. Ini 6 perkara. Ini 6 ni bawah ni. Dia kata ada 3. Satu, apa yang batalkan wuduk, membatalkan tayamum. Anda tu. Lagi. Mengetahui ada air. Ni. Mengetahui ada air bagi yang wuduk
Bagi yang tayamum sebab ketiadaan air. Dia tayamum sebab tak ada air. Dia tayamum tak ada air. Lepas tu dia tahu ada air. Masa bila? Mengetahui ada air pada orang yang bertayamum kerana tidak ada air sebelum masuk mengerjakan sembahyang atau tengah menyebut Ra Akbar sekalipun. Okey, apa maksud dia? Kalau dah tahu ada air, dia sebut setakat tu pun dia punya wuduk tayamum tak sah Ustaz. Dia pun tak sah. Sekejap Okey, saya nak contoh ni. Ya. Okey, tengok ni. Sekejap. Dia tengah sembahyang. Walaupun dia tengah sebut perkataan ni. Ni. Dia tengah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Masa bar tu, ada orang datang. Air ada lah. Batal tayamum dia. Tapi kalau dia tahu dekat sini, dah habis sebut Allahu Akbar, tak batal. Kalau dia tahu masa disebut kat sini, dia tengah takbiratul ihram ni. Imam tengah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Okey, imam tayamum batal. Ini tayamum batal. Okey. Makmum tayamum betul tak? Batal Ustaz. Batal juga. Sebab sebelum dia cakap Allahu Akbar lagi. Tapi kalau selepas disebut sini, bila sebut Allahu Akbar, pada takbiratul ihram, baru tahu ada air, ini tak ada batal. Okey, siapa yang batal ni? Ni, orang yang tayamum sebab ketiadaan air. Ini. Apa lagi sebab yang orang tayamum? Selain daripada ketiadaan air. Sakit. Sakit kulit. Kalau dia tayamum sebab tak boleh kena air. Tiada boleh kena air. Kalau dia tayamum sebab tiada boleh kena air. Yang ni. Jadi dalam keadaan ni, kita kata, ulama sebut, tiada batal tayamum. Ni. Tiada batal tayamum. Okey. Untuk kes mana? Untuk kes yang ni. Mengetahui ada air. Kenapa? Kenapa tak ada tayamum? Sebab lain. Dah ada air. Kalau ada air sekalipun, dia tak boleh guna air juga. Sekalipun air itu sedikit, cukup buat seorang.
Sedangkan yang bertayamum tu ramai. Ah. Ini 2. Buat nombor lah senang. Ini 1. 1 ni pecah 6. Ini 2. Okey. Dah bagi kau tak? Kawan-kawan daripada Surau At-Taqwa. Dah bagi kau tak? Boleh. Boleh? InsyaAllah, Ustaz. Boleh Okey. Nombor 3. Apa dia ada? Waham. Waham ni apa? Terbayang dalam fikiran. Ada air. Tak yakin, tak berapa yakin. Sikit je yakin. Waham ada air. Dan kita kata apa? Seperti dilihatnya ada pasukan pengembara datang menuju ke tempat ia berada. Dia nampak dia tak ada air ni. Lepas tu dia nampak ada orang datang. Dan dia ada rasa hati. Wah, dia orang bawa air ni. Tapi waham terbayang dalam fikiran ada air. Dia dah tayamum. Untuk lain. Ada orang kata dengan dia orang, pipe sana mungkin ada air lah. Ujung sana ada pipe. Maka terasa daripada hati dia, mungkin ada air. Terasa pada hati dia, mungkin ada air. Tapi dia pergi pilih tak ada air. Okey. Dia pergi pipe tu tak ada air. Tapi dia ada rasa sikit nanti. Ada air ni, mungkin ada air. Sikit je rasa hati. Waham dia. Waham ni maknanya berat pada tak yakin. Berat pada tak yakin. Berat pada tak yakin. Yakin ada. Sikit sangat. Mungkin 25% ke bawah. Mungkin 20% je rasa nanti. Mungkin ada air ni. Gitu. 20% ke bawah. Sekarang dia tak tayamum ni. Kali dia pergi, air tak ada. Air dah habis. Tayamum ni batal tak? Batal sebab dah waham. Sebab dia dah waham. Dah batal. Dia Rasa waham tadi. waham tadi dia batal. Dia waham tadi. Jadi nak sembahyang dia buat apa? Tayamum semula. Adalah tayamum semula. semula. Tayamum semula. Tayamum semula. Kalau pergi, ada air. Batal tayamum. Batal, kena wuduk. Batal lah. Batal. Kenapa? Mengetahui air. Betul tak? Mengetahui ada air. Jadi tayamum tak pakai. Ambil wuduk, solat. Tapi hanya pada orang yang tayamum sebab Tiada air. Ada air. Sebab tak ada air. Orang tayamum sebab tiada air. Kalau tayamum sebab sakit, walaupun orang bagi dia satu tepayan air kat sebelah dia, walaupun tiba dia dengar bunyi air datang, tapi dia memang tak boleh pakai air. Dia tayamum atas sebab tak boleh kena air. Maka waktu tu, tiada batal tayamum dia. Kenapa? Dia tayamum sebab tidak boleh kena air. Bukan sebab tiada air. Kalau tayamum sebab tak ada air, jumpa air. Belum semayang ni, jumpa air. Batal lah tayamum. Waham. Rasa hati waham. Ada air kat mana-mana. Dia tengah dah tayamum. Dia pergi depan rumah. Dengar bunyi lori. Semalam dia lori datang hantar air. Air dah habis kat rumah ni. Dengar bunyi lori.
Dan dia waham dalam hati. Oh, ni lori air ni. Kali datang bukan lori air. Lori apa? Alam flora. Lori sampah. Sian. Sial dia. Batal tak tayamum tadi? Batal. Betul. Habis semula. Kena tayamum semula. Tayamum semula. Kenapa? Tadi waham. Tapi kalau dia dengar lori, dia ni kira pakar lori lah. Lori, pakar lori. Dengar je, ni lori ni. Ni lori minyak. Ni lori sampah. Dia pakar lori. Ini lori apa? Ni lori ni, bukan lori air. Tapi lalu tengok lori air. Dan lori air tu berhenti kat situ. Batal tayamum. Batal. Batal lah tayamum. Sebab air dah ada. Saya datang. Tapi kalau lori tak berhenti, jalan dia. Hilang. Sian. Ya dia. Kalau tak berhenti. Dia dah tak berhenti kau hajar lori gitu. Dah lah tayamum aku batal, aku dah faham. Lori tak berhenti. Kau hajar lori gitu. Tapi tak belajar macam mana Ustaz kan? Confirm Allah. Tak belajar tu yang tak tahu batal tak batal. Tahu ada air. Waham ada air. Apa saja membatalkan wuduk, batal tayamum. Tahu ada air, batal tayamum. Waham ada air, batal tayamum. Alah, tanya? Assalamualaikum. Ya. Okey, so, contoh yang Ustaz bagi tadi adalah nuri air. Bagaimana kalau sekiranya yang balik tu anak kita balik bawa air mineral 1-2 kotak? Adakah batal juga tayamum kita sebab air mineral tu boleh digunakan untuk ambil wuduk? Batal lah. Sebab dah ada air. Jadi istilahnya sekarang ni air tu bukanlah mestinya air pipe atau air nori. Sebarang air mutlak yang boleh dibuat yang boleh digunakan untuk ni. Okey. Okey. Tengok dalam kitab. Seperti dilihatnya ada pasukan pengembara datang menuju ke tempat dia berada. Disangka, ni diorang ni bawa air ni. Rupanya tak ada air. Batal ke tayamum. Sebab disangka ada air. Atau dilihatnya kunang-kunang. Dalam bahasa Arab disebut sarab. Iaitu rupa berkelip-kelip di atas jalan waktu panas. Saya agak kunang-kunang. Kalau yang betul bahasa Melayu, lain dari kunang-kunang, saya ikut. Fata Morgana. Fata Morgana. Fata Morgana. Mairish, Ustaz. Mairish. Mairish. Bahasa Inggeris. Mairish. Maya. Miraj. R-A? M-I-R-A-G-E. Miraj. Okey. Tu bahasa orang Kunang betul ke? Orang Melayu kata kunang-kunang ke? Nampak berbilau-bilau tu. Betul Ustaz. ya. Betul. Kunang-kunang. Betul kunang-kunang. Dilihatnya kunang-kunang. Dia bila cuaca panas, kita nampak macam kat lantai jauh lah, kat jauh. Dia macam, begitulah. Dia macam ada, apa lah. Dia reflection daripada cahaya ni. Dia kata, wah sana ada kelopak air, ada air lah. Bila kita rasa ada air, walaupun sebenarnya tak ada air, semua itu membatalkan tayamum. Dia kata tayamum dia semayang. Dia dengar air dalam tangki turun. Dia tak ada air lah. Dia buka, keluar angin. Okey, macam mana? Waham. Batal. 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 Sangkaan. Yang batal ni sebab bukan ada air atau tidak. Yang batal ni jadi perasaan waham. Waham. Perasaan waham. Tapi hanya batal bagi yang mereka bertayamum disebabkan tiada air. Atau orang kata kunang-kunang ni, kalau orang sekarang kata Fata Morgana. Fata Morgana.
ada pun orang yang bertayamum kerana sakit, tak boleh kena air. Dan seumpamanya, apa seumpama sakit? Catat dekat kitab. Hilang mudarat anggota. Dia pergi negara sejuk, dia ambil wuduk. Sekali dia ambil wuduk, mata dia kabur 20 minit. Dia sihat, tak sakit, boleh kena air. Tapi rupanya dia pergi negara sejuk, dia ambil wuduk, mata dia kelabur. Mata dia kelabur 20 minit. Bila mata dia kelabur 20 minit, dia katakan hilang manfaat kepada anggota. Di waktu tu, dibenarkan dia untuk bertayamum. Dibenarkan dia untuk bertayamum. Kenapa dibenarkan? Hilang manfaat anggota dia. Mata dia terus jadi kelabu sebab musim sejuk. Atau dia ambil wuduk, tangan dia krem terus musim sejuk. Belum kena air. Itu dikatakan sebagainya. Dia sihat. Tapi kalau kena air, hilang manfaat anggota. Okey, sekarang azan, kita berhenti. Lepas azan kita sambung. Siapa lagi yang sembahyang lah. 8.45 kita stop. Lepas tu 9.5 minit kita sambung ke Isyak. Siapa nak ikut saya ke Isyak, macam biasa kita terus. Allah Ustaz. Baik. Allah insyaAllah. Dekat mana azan tu? Dekat Abang Kamarudin. Ini kat mana? Oh, Abang Sofian tadi tu. Sofian Ramlan. Oh, ni seorang yang azan Ya, Ustaz. Seorang sana yang azan? Okey, kita tunggu sekejap lah. Tunggu sekejap. Ini saya kata surau 50 azan. Azan masjid saya habis, kita sambung. Okey. Siapa nak keluar boleh keluar, siapa boleh tunggu. Okey. Merah azan. Sekejap. Tunggu azan habis, kita sambung
Alhamdulillah, kita sambung. Dalam kitab, baca kitab balik. Ada pun orang yang bertayamum kerana sakit. Okey, bawah-bawah. Maka orang yang mengetahui ada air. Okey. Nombor 2. Okey, dekat nota ni, slide tadi, buat di nombor 3. Nombor 3. Jadi mata tayamum 3. Tapi nombor 1 ni, dia pecah pada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semua sekali sebenarnya 6, 7, 8. 8 lah. Maka orang yang mengetahui ada air dan sebenarnya ada air, dia tahu ada air, dia pergi tengok memang ada air, wajib mengambil wuduk dan sembahyang. Dan orang yang waham tadi, dia rasa ada air. Dia rasa ada air. Setelah ia mencari, dia dapati tak ada air. Tak ada juga air. Kenalah bertayamum sekali lagi dan sembahyang. Kenapa? Gugur batal tayamum dia sebab waham ada air. Okey, Kak Ina tanya apa Kak Ina? Yang hilang manfaat tu nombor berapa Ustaz? Hilang manfaat tu tak ada nombor. Dia cerita orang yang sakit tak boleh kena air atau umpamanya. Itu. Okey, bawah tu ya. Dia bukannya sebab batal. Sebab dia boleh tayamum kalau dia hilang manfaat anggota. Okey, terima kasih. Bukan sebab batal tak masuk di bab tu. Okey. Tentang lepas atau gugur fardu orang yang sembahyang bertayamum kerana tiada air, ada uraian. Maksudnya kalau dia sembahyang dia tayamum sebab tak boleh kena air, dia tak boleh qadha. Dia tak boleh qadha. Dia boleh kena air, dia tak boleh qadha. Tapi kalau dia ni, nanti kita baca balik ni, Sahibul Jabirah dekat bawah. Okey. Kalau dia tayamum sebab tak ada air, tak kena qadha sama tidak? Ni uraian dia. Jika berlaku demikian itu, demikian tu apa? Tak ada. Tak ada air. Jika berlaku demikian itu, apa maksud demikian itu? Tak ada air. Di tempat yang biasanya memang tak ada air. Dia pergi jalan, dia tinggal tempat. Tak ada air. Dia pun tayamum, dia pun sembahyang. Dan dia rasa tempat ni memang biasa tak ada air. Apa maksud biasa? Kalau setahun tu 365 hari, 200 hari tak ada air. Jadi biasanya tak ada air. Pernah ada air? Pernah ada air. Tapi kebiasaannya tak ada air lebih banyak daripada air. Tidak dituntut mengulangi sembahyang lagi. Maksudnya, tidak wajib bagi dia akan qadha. Kenapa? Tempat yang dia singgah tu memang tak ada air. Nombor 2. Di tempat itu terkadang-kadang ada air, terkadang-kadang tiada air. Sama banyak, lebih kurang. Kalau sebulan ni, 15 hari ada air, 15 tak ada air. Lebih kurang itulah. Kadang-kadang 16, 14. Kadang 17, 13. Lebih kurang. Sama banyak, ada air tak ada air. Gugur juga fardunya, tiada dituntut untuk mengulangi sembahyang tu. Okey, kalau tempat tu biasa tak ada air, tak boleh qadha. Kalau tempat tu kadang-kadang ada air, kadang tak ada air, pun tak boleh qadha. Okey, nombor 3. Jika sembahyang itu di tempat yang biasanya ada air. Okey, macam rumah kita lah. Rumah kita. Rumah kita biasa ada air ke tak ada air? Ada. Ada air. Ada Ustaz. Biasanya ada air. Jadi kalau kita tayamum sebab tak ada air, kita jadi keadaan nombor 3 ni lah. Di tempat yang biasanya ada air. Kenapa dia ada tempat? Mungkin orang ni musafir. Di jalan mana dia berhenti NR,
Tak ada air. Dulu orang naik unta jalan, berhenti kat satu tempat, lembah. Tak ada air. Tapi tempat ni biasanya ada air. Air tu pula kering air. Jadi tempat 23 ni. Rumah kita biasanya ada air. Tiba-tiba, masa dia berada di situ, maksudnya di rumah tu lah, tidak ada air. Ia pun tayamum dan sembahyang. Maka gugur padunya. Gugur padu maksud apa? Dia dikatakan telah solat. Tetapi dituntut ia mengulangi sembahyangnya apabila ada air. Rumah kita tak ada air ni. Pukul 10 sampai malam. Cari dekat 7-Eleven pun tak ada air. Tu nak kena belajar macam mana dia katakan tak ada air tu. Tapi surau ni dah belajar dah. Rumah Perdana dah belajar. Betul dia katakan tak ada air tu. Dah cari, dah tanya orang memang tak ada air. Tayamum. Tapi tempat tu selalu dia ada air. Macam rumah kita lah. Dia fardu dia lepas. Maknanya kalau di Zuhur dia tayamum, asal tayamum, Maghrib ada air lagi. Dia mati. Maknanya dia dikatakan menunaikan solat. Sebab apa? Tak lepas qadha. Kenapa sebab qadha? Tak ada air nak qadha macam mana? Maknanya apa? Fardu dia lepas. Tapi dituntut untuk ulang bila ada air. Kerana sembahyangnya itu meraihkan waktu atau menghormatkan waktu saja. Mahum. Mahum ni mana apa? Kata-kata. Bukan kata-kata. Apa makna mafhum? Saya dah cakap dulu ni. Setelah malam ni banyak kali dia cakap mafhum. Mengambil faham. Mengambil faham daripada kitab nama Bujarimi ni. Bujarimi jilid 1 muka surat 99. Ini kita Arab ni. Tapi kan besar lah. Okey. Sekarang ni rumah kita ni kita tahu lah. Rumah kita ni biasa ada air ke tak ada air. Nanti kita kena buat perungakan. Kalau kat Malaysia ni, kalau kawasan perumahan ni, taman-taman ke kampung ke, biasanya ada air. Saya rasa lah, saya duduk sini dah 10 tahun ni. Dah dekat-dekat 10 tahun ni. Rumahnya sekarang ni lah. Saya rasa tak sampai 10 hari ya tak ada air. Tak sampai. Orang lain belah-belah tak ada air, tapi mana ada air? Orang kata pipeline lah, tak kisahlah pipeline ke apa. Jadi rumah ni memang jangan tak ada air. Okey, anak tanya apa lah? Ustaz, dalam contoh hilang manfaat tadi tu yang air sejuk ni, sebagai contoh di Kundasang Sabah, memang kat sana awal subuh tu memang sejuk lah. Adakah boleh terpakai bertayamum ketika tu Ustaz untuk menggantikan? Ada tak hilang manfaat anggota? Kalau air terlalu sejuk, kebetulan Mana kalau kena bibir jadi keras, sampai tak boleh nak gerak bibir nak baca. Itu hilang manfaat anggota. Boleh jadi Guru bagi contoh, tangan jadi letak sampai tak boleh nak buat apa. Kalau dia memudaratkan Ustaz. Bukan, dia ada hilang manfaat. Tangan tak boleh guna lah waktu tu. Sebab sejuk sangat. Mata kabur. Dia contoh mata kabur. Mata kabur. 20 minit baru dia clear balik, terang balik. Bila mata tu dah panas balik, dah hilang sejuk. Itu dikatakan hilang manfaat anggota. Tambah-tambah kita yang tak biasa, baru sekali pergi 2 kali pergi kan? Ya. Awal-awal subuh tu lah. Kalau subuh tu kita masih, sampai mata kabur. Masa subuh besok kita macam imam. Diorang kita try, okey pula tu. Mungkin diorang tak duduk. Ini awal pagi lah kalau kata awal pagi. Nak mandi wajib ke apa kan. Kundasang tu, di masjid tu kalau kita buka pintu tepi tu, kalau lepas subuh nampak macam gunung. Di dalam dia warna hijau tau. Dia punya dinding dia ke tapet dia warna hijau. Saya dah banyak kali semain tu lah Kundasang tu. Dia kalau kita buka pintu tu, kalau petang kita dengar angin tu.
tu angin. Main best lah. Dia lepas asar, lepas subuh. Ada cuaca baik, nampak puncak gunung. Tapi memang sejuk. Memang sejuk. Okey. Di dalam fitness tu boleh tayamum lah Ustaz ya? Kalau mudarat padang kota. Okay, thank you. Kalau dia sejuk sikit-sikit biasalah sejuk sikit kan. Kalau mudarat padang kota, tak boleh. Kena ambil wuduk juga. Jadi, sama ada nak kena qadha atau tidak. Nak kena qadha atau tidak, tengok keadaan kawasan tu, selalunya ada air atau tidak. Kalau selalunya ada air, dan kita pula datang tak ada air, atau rumah kita selalu ada air, sekali tak ada air, selalunya ada air, sembahyang itu perlu diqadha kerana dikatakan solat itu hanya menghormati waktu. Okey. Ada soalan? Dia orang tua soalan sembahyang ni, cepat sikit. Ustaz, nak tanya Ustaz. Jadi kalau contoh yang Cik Azhar bagi tu, kalau kata kita bercuti di Kundasang sebab sejuk kita bertayamum, bila kita balik dah turun ke tanah rendah, kita perlu qada ke? Tak perlu. Sebab kita kata bukan tayamum bukan sebab tak ada air. Kita boleh guna air. Tadi kita tayamum sebab tak boleh guna air. Kalau semayang guna air, wuduk kabur-kabur mata sebab sejuk sangat. Dulu guru bagi contoh kabur mata. Maknanya hilang mendapat anggota. Anggota apa? Anggota mata. Tak payah qadha lah. Tapi kalau kita tayamum sebab tak ada air, tempat tu selalu ada air, memang kena qadha. Terima kasih Ustaz. Okey. Cukup buat. Ni orang memang berdada nak semayang isyak ni. Ustaz, sorry Ustaz. Ya? Nak confirmkan dia macam kalau kita pergi bercuti tu ke Sabah tu, contoh Kundasang tu kan. Mana kalau kita dah tahu memang kita dah pernah pergi tempat tu memang sejuk. Kita kena bawa ke kit tayamum tu siap-siap daripada Semenanjung. Kalau kita nak selamat. Kita kena try dulu ambil wuduk. Tapi elok bawa tak apa. Kita kena ada usaha untuk ambil wuduk tu juga kan Ustaz? Ya, kita ada usaha wuduk dulu. Sebab tak semua keadaan, kadang-kadang ada teruk kan, kadang-kadang boleh tahan, betul tak? Soalnya kita memang allergic, tak boleh kena sejuk sangat. Tu lain. Dan kita dah tahu daripada awal, dan kita boleh try tempat lain. Kita boleh try ambil wuduk yang batu. Air sejuk, sampai mata kabur, tu lain. Dan kita pegang air yang keluar tu, daripada pipe dekat masjid sana tu, air sejuk macam air batu. Kita dah tahu, tu kita boleh tayamum. Sebab apa? Takut mudarat badan kota. Okey, saya ingat cukup lah. Haji Mai InsyaAllah Ustaz boleh. Orang surau pun dia nak sembahyang tu. InsyaAllah. Nanti, nak tanya nanti. Lepas isyak dia kelar lagi, kita tanya. Lepas isyak dia kelar kan, kita tanya kat Amir. Bagi orang-orang surau sembahyang. Nanti kita berhenti sembahyang isyak. Setelah saya selalu maghrib isyak. Kalau orang 5 bulan nak jauh boleh. Kita sambung lebih kurang pukul 9 minit. Okey Ustaz. Baca tasawuf. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Link yang sama ke Ustaz? Ya? Link yang sama ke? Link sama. Saya tak tutup link. Masuk je boleh. Atau jangan link pun tak apa. Nanti saya 9 minit saya masuk balik. Okey, kita tutup dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Kawan-kawan, insya-Allah nanti selepas isyak kita jumpa lagi pada punya nak menyambung belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله